Macam aircon tak ada kan? Dia tak bayar. Panas macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua? Kabare. Aircon tu kena buka tu sebab tu mati tu. Ni atas saya ni. Tu baru tepat dekat saya. Dia kadang-kadang orang nak mati ni, orang-orang yang nak mati ni biasanya dia minta yang pelik-pelik. Jadi jarang saya minta aircon kan. Biasa saya minta tutup aircon, hari ni saya minta buka aircon tak. La ilaha illallah. Baik tuan-tuan, sebelum kita mulakan majlis, kita sedekahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bersama dengan golongan-golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan Fatihah juga kepada ibu, ayah, orang-orang yang kita kenal, jiran tetangga, sanak saudara, musuh-musuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan syafaat kepada mereka semuanya. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح أصحابي وأزواجي وأهل بيت المطهرين سيدنا فاطمة الزهراء حسن وحسن وعلي مرتضى وجميع ساداتنا علي بعلوي وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجيراننا وأصحابنا وما ينتسب إلينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى روح صاحب هذا الكتاب الحبيب سعد الدروس، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاته في الجنة. وإلى أرواح والدي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاته في الجنة. وإلى أرواح شهداء المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها، وخصوصا إلى أصحاب فلسطين، أن الله ينصرهم ويوفقهم ويعطي النجاح في الدنيا والآخرة، وعلى ما نوى سلفنا الصالح، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. La ilaha illallah. Sampai mana kita tu dah? Sujud sahwi. Betul. Tak ingat dah? Dah lepas dah? Baik. Sunnah-sunnah yang terdapat di dalam
Assalam. Assalam pun dah belum? Assalam belum kan? Baik. Kita disunahkan sebelum apabila kita sujud sahwi tu, apabila kita tasyahud akhir, yang mana kita akan sujud sahwi ketika itu nanti, kita disunahkan tidak duduk dalam keadaan tawarruk, tapi kita duduk dalam keadaan iftirash, duduk di antara dua sujud. Kemudian kita sujud sahwi, duduk di antara dua sujud, sujud sahwi balik. Kemudian barulah kita bangun, kita duduk tu, masa itulah duduk sengit. Barulah fil alamin innaka hamidum majid. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkentut. Aku tak habis lagi ni. Baru satu. Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana hukum dia? Sah ke tak sah? Sah tak sah? Salam kedua. Lepas Assalamualaikum pertama tu, dia beruk kentut. Kemudian dia salam kedua. Kalau tak sah, apa yang tak sahnya? Salam tu lah. Ataupun apa? Yalah, salam yang kedua tu tidak sah. Solat semua tu tak sah. Semua sekali. Ajib. Sah solat Apa? Kita tengok nanti. Alhamdulillah. Salam adalah salah satu daripada rukun solat. Artinya, tidak sah kalau tidak ada rukun ini. Maka apakah rukun itu? Baik. Yang terakhir ni adalah, bukan yang sebelum-sebelum terakhir lah. Adalah, apa yang terakhir lah, betul yang terakhir lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan kena ingat, yang jadi wajib itu adalah perkataan, bukan perbuatan. Kalau seseorang itu fil alamin innaka hamidum majid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Dia tak gerak tau. Dia tegak je saja. Untuk pengetahuan, yang pertama rukun adalah Assalamualaikum tu sahaja. Habis sahaja Assalamualaikum,
maka habislah solat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, miftahus salah takbiratul ihram wa tahliluha at-taslim, dan penghujungnya dan pemutusnya adalah tahrim ataupun taslim, iaitu assalamualaikum. Baik, apabila kata memberi salam tadi, lafaz itu sahaja ada 10 syarat untuk sah lafaz itu. Baik, kita tengok. Yang pertama, mesti menggunakan assalamualaikum. Tak boleh kita guna salamun qawlan min rabbir rahim. Boleh. Mesti kena ada alif lam. Assalam. Boleh faham tuan-tuan? Dalam Quran kan banyak kita tengok. Salamun ala Ilyasin. Semua salam je, tak ada. Dia tak ada tulis assalam, tak ada. Dia salam. Ini salamnya Allah kepada malaikat. Kepada para anbiya. Salamnya Allah kepada para malaikat dengan kalimah salamun. Jadi bila Allah Ta'ala datangkan kalimah salamun di dalam Quran kepada para anbiya, malaikat pun memberi salam kepada para anbiya dengan salamun tanpa alif lam. Tiba-tiba ada juga ulama yang tulis dalam Facebook tak ke benda, kalau nak bagi salam dalam handphone tak boleh tulis salam. Salam tu maksudnya kecelakaan ke benda, tak tahulah. Astaghfirullahalazim. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, kamu nak ubah-ubah. Ala kulli hal. Baik, tapi di dalam ni hadis ni mesti kena baik. Tapi pasal saya ni sebab saya tak, kita baru cerita pasal apa sunnah lagi. Kita baru cerita pasal benda fardu dia. Apa yang ada kena dalam salam tu. Yang kedua, mesti kena assalamualaikum. Dia tak boleh assalamualaika ayyuhan nabiyyu. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Assalamualaikum pun tak boleh. Habis dalam Al-Quran kan boleh baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dalam Quran boleh baca. Kenapa ni tak boleh baca? Quran kalamullah, turun ala sab'ati ahruf. Turun dengan 7 lahjah. 7 bahasa dialek Arab ketika itu. Jadi Allah Ta'ala yang memperjelaskan bahawa Quran ini miliknya, dia turunkan dengan sab'un mathani. Tapi manakala hadis tak ada. Nabi SAW tak pernah sebut pun, aku sebut ni dalam bahasa ni Aku sebut ni dalam bahasa ni
Aku sebut ni dalam bahasa ni dalam dialog ni tak ada, tak ada. Sama je semua. Jadi mesti melafazkan dengan apa yang dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, baik. Jadi katanya mesti assalamu alaikum, tak boleh assalamu alaihum ke him ke hum ke, tak semua tak boleh. Baik. Kemudian dia kata menggunakan dhamir jamak tidak memadai. Ha, dia kata mesti menggunakan dhamir jamak tidak memadai dengan dhamir mukhatab. Maksudnya kamu. Assalamu alayka. Sepatutnya kita ni tuan-tuan, kalau ikut dalam bahasa yang kita sepatutnya yang betul lah, kalau kita jumpa seorang je, kita tak kata assalamualaikum. Kita sepatutnya kita kata assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Itu sepatutnya. Sebabnya kalau ikut bahasa lah, apa salam kesejahteraan ke atas kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesejahteraan assalamu alayka ke atas kamu. Wa rahmatullah, dan rahmatnya Allah, wa barakatuh, dan berkat dan keberkatannya Allah kepada kamu. Tapi kalau kita kata assalamu alaikum, maksudnya assalamu alaikum kamu dan kamu semua. Jadi bila hadis datang dengan assalamu alaikum, kenapa dia tak datang dengan assalamu alaika? Ada sebab. Ada sebab. Nanti kita akan bicarakan sebab-sebabnya. Dalam bab ni ada insya-Allah. Kum tu Allahu Akbar. Baik, kemudian menyambungkan kedua kalimah tanpa ada pembicaraan yang lain. Assalamualaikum kan. Dia assalamu wal jabbaru wal mutakabbir alaikum. Semua nama Allah kan? Saya baca semua nama Allah. Assalam nama Allah. As-Sami' nama Allah. Al-Jabbar nama Allah. Al-Mutakabbir nama Allah. Jadi saya baca tu boleh tak? Tak boleh. Dia tidak boleh ada selang. Ada between tak boleh. Mesti kena ada. Okay. Syarat selepasnya. Mesti kedua-dua kalimah ni mesti kena baca dengan serta-merta. Tak boleh pula. Assalam. Alaikum. Tak boleh. Tak sah. Mesti kena sekali. La ilaha illallah. Baik. Ketika mana kamu mengucapkan dekat sini kadang-kadang ada ramai yang bersalah. Ada ramai yang batal salatnya. Anak-anak biasa-biasa tu biasa anak-anak, tapi tak kisahlah, anak-anak tidak dikira pun. Tuan-tuan, kalau kita perasan, ketika mana kita tasyahud, siapa yang tasyahud dengan sengit? Artinya pakai tawarruk. Duduk dengan turut tawarruk, saya turut sengit sikit. Jadi biasanya kadang-kala dia akan jadi ketika mana dia memberi salam. Assalam. Badannya itu lari daripada kiblat. Badannya itu lari daripada kiblat. Dekat situ yang membatalkan.
Sebab itu, badan jangan bergerak. Yang bergerak hanyalah kepala sahaja. Boleh tuan-tuan? Jaga kat situ Baik, menghadap ke kiblat dengan dadanya ketika mengucapkan salam. Yang ketujuh, tidak meniatkan salam tersebut sebagai khabar memberitahu sesuatu. Kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bila kita nak dekat habis tu, kat tasyahud habis tu, ada orang ketuk rumah pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi dia kata dekat sini, jangan kamu itu tidak meniatkan salam, yang kamu memberikan salam itu sebagai menjawab salam ataupun sebagai memberi khabar kepada orang lain. Sebagai yang ini kan, assalam ni kan sebenarnya kan kita minta Allah kesejahteraan salam ni. Tapi ada assalamualaikum itu dengan erti khabar. Assalamualaikum, memberi salam dengan orang ketika nak masuk rumah itu boleh datang dengan dua makna. Makna memberi salam dengan bentuk khabar. Aku nak, biasanya salam tu dah jadi adat, dia akan jadi khabar. Maksudnya apa? Tidak dapat pahala dengan memberi salam tadi. Tapi dah jadi kenyataan biasa sahaja. Gitu maksud dia. Baik, yang ke-8. Memberi salam dalam keadaan duduk bagi mereka yang tidak ada uzur. Bagi mereka yang tak boleh nak duduk, boleh baring, maka dia punya salam pun dalam keadaan baring dah. Okey. Mendengar ucapan salam untuk dirinya, dia mesti dengar ucapan salam. Dan yang ke-10, jangan pula Allah selamatkan kamu. Dia pula nyanyi, tak boleh. Mesti dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu batal lah. Allah selamatkan kamu tu maksudnya apa? Bahasa Arab dia. Betul? Bahasa Arabnya apa? Assalamualaikum. Allah selamatkan kamu, sejahterakan kamu, itu Assalamualaikum. Boleh? Jadi kita nak bagi Assalamualaikum tu, kita Allah sejahtera, Allah apa? Selamatkan kamu semua. Allah selamatkan kamu semua. Boleh tuan? Tak boleh, mesti dalam bahasa? Mesti dalam bahasa Arab. Tapi bagi orang yang baru masuk Islam macam mana? Tak apa, jalankan dulu. Ikutlah bahasa dia. Wanakum. Ikutlah. Sementara dia tak boleh. Ikutlah bahasa boleh tak pakaikan. Okay, baik. Sekarang ni ada beberapa masalah. Apakah kedua-duanya Assalamualaikum, dua-dua lafaz ataupun bukan kepala perkataan. Apakah kedua-dua Assalamualaikum itu wajib ataupun satu wajib, satu tidak? Ataupun kedua-duanya tidak wajib? Macam mana? Satu rukun, satu sunat. Satu rukun, satu sunat. Itu yang biasa kita kenal kan? Okay. Sayyidina Rasul
kuntu aran Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadi khaddi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam di yaminnya, kanannya dan di kirinya sehingga aku melihat putihnya apa pipinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belakang tengoklah. Okey. Baik. Hadis ni riwayat Sayyidina Imam Muslim. Hadis sahih. Nabi tersebut kanan dan kiri. Artinya sedangkan Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah seperti mana kamu melihat aku salat. Dalam hadis ini sarih, dia kata kuntu ara, aku melihat. Aku dah melihat ni. Aku dah melihat Nabi SAW salat ni. Nabi sembahyang kanan dan pusing kiri. Okey. Hadis ni diguna pakai oleh mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab yang diguna pakai di Saudi, hadis ni diguna pakai. Hadis ni mengatakan bahawa wajib kanan dan kiri. 2 kali. Manakala mazhab Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu lagi best. Yang tadi dua-dua wajib. Mazhab Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu kata dua-dua wajib tetapi bukan fardu. Wajib tetapi bukan fardu. Artinya apa? Kalau tak buat, tidak batal. Kalau fardu bagi dia seolah-olah macam boleh ganti dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi dalam mazhab Abu Hanifah selepas salam. Kita sebelum salam. Orang selepas salam. Baik. Apa dalilnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allama ibnu Mas'ud at-tashahhuda thumma qala lahu idza qulta hadha faqad qadaita salataka in syi'ta an taquma fakum wa in syi'ta an taq'uda faq'ud. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Abu Daud. Lagi best. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajak Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, habis kalau kamu dah habis baca tasyahud, selepas itu kalau kamu nak bangun, bangun. Kalau kamu tak nak bangun, duduklah. Lagi best, lagi ajib. Jadi hadis ini diguna pakai oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam mazhab dia, hadis ni salam tidak wajib tetapi bukan fardu. Baik. Mana satu ni? Salah ni, bukan salah. Saya kena tambah satu lagi. Saya tak perasan.
Hadis apa? Sunnah yang ke-431. Sunnah ni ditulis dekat sini memberi salam yang kedua. Memberi salam yang kedua adalah sunnah. Betul, memang betul lah. Tapi dekat sebelum memberi salam yang kedua ada apa? Pas rukun. Hmm? Cuba ingat. Apabila kita memberikan salam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu je rukun. Menoleh sunat, betul. Jadi dekat sini saya akan tambah satu lagi, menoleh ke kanan. Kemudian baru memberi salam yang kedua. Itu baru betul. Jadi saya punya pen dah hilang, saya tak tahu pergi mana dah. Aduh. Cuba bagi saya pen sekejap. Lepas tu minta tolong. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan, insya-Allah. Mazhab Syafi'i. Nantilah kita baru nak cerita lah ni. Yang ni saya cerita mazhab-mazhab lain. Mazhab Syafi'i yang saya nak cerita sekarang ni. Sabar. Kanan. La ilaha illallah. Baik. Oh, jadi dah tambah lagi hadis ni. Sebenarnya tuan-tuan, saya kumpul-kumpul kat sini kan. Saya dah dapat banyak lagi dah. Ini buku ni dah kira apa? Bukan apa? Apa? Bukan rilis. Ketinggalan zaman. Saya dah buat yang lebih baru punya. Lebih updated, lebih apa? Dia punya sunnah lebih banyak daripada apa yang ada dalam kitab ni. Itu nantilah, tunggu keluar nantilah, sabarlah. La ilaha illallah. Baik. Okey. Memberi salam yang kedua. Okey. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sunnah dalam memberi salam ni satu fardu, satu sunnah. Satu rukun, satu sunnah. Itu. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal semuanya wajib. Mazhab Abu Hanifah wajib tetapi bukan fardu. Mazhab Syafi'i satu wajib, satu sunnah. Mazhab Maliki pun sama. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey. Jadi biasanya kita bagi salam macam mana tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke Assalamualaikum warahmatullahi. Hah? Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Sabar, sabar, sabar. Sikit, sikit, sikit. Wabarakatuh ni biasanya untuk sembahyang jenazah. Yang pertama Nabi SAW sebut wabarakatuh. Yang kedua Nabi SAW tidak tak sebut wabarakatuh. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini nak menunjukkan yang pertama bahawa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi mengatakan hazfus salami sunnah. Memendekkan salam itu sunnah. Jadi memendekkan salam tu daripada mana? Daripada 2 kepada 1. Tu. Itu antara hadis kenapa Sayyidina Imam Syafi'i dalam mazhabnya mengatakan bahawa salam ni nombor 2 adalah sunnah. Baik, menoleh ke sebelah kiri ketika memberi salam kedua. Menoleh ke sebelah kiri ketika memberi salam yang kedua. Baik, dalilnya ada menoleh ke sebelah kiri ni disebutkan dalam hadis-hadis yang saya baca tadi. Baik, membaca doa ini selepas memberi salam kedua. Baik. Okey. Di sini ada satu doa. Biasa saya dengar apabila ada jamaah, ada imam, para jamaah sebelah kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi mana ada barakatuh tak ada lah. Warahmatullahi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nas'abah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya carilah hadis tu, saya tak jumpa. Saya cari, memang saya cari, tak jumpa-jumpa sampai sekarang. Tapi saya jumpa ada sedikit syabih, hampir. Tapi ada hadis. Ada hadis. Nantikan selepas azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أشهد حي على الصلاة حي 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 الله أكبر لا Baik. Apa tadi kita bincang? Oh, pasal Assalamualaikum, Assalamualaikum ni biasa ada. Biasa kita dengar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baik, ada sebuah hadis. Sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u yaqul. Nabi SAW mendengar seorang lelaki berdoa. Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah sempurnanya nikmat. Tamamal ni'mah. Maka berkata Nabi SAW, ayyu syai'in tamam, apa yang sempurnanya nikmat? Apa yang kamu maksud dengan sempurnanya nikmat? Nabi tanya dengan orang tu. Katanya, da'watun da'awtu biha arju bihal khair. Aku berdoa dengan satu doa yang aku mengharap ianya kebaikan. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya fa inna min tamamin ni'mah, kerana sesungguhnya tamamin ni'mah itu adalah ketika mana kamu masuk ke dalam syurga dan terlepas daripada api neraka. Baik, itu nikmat yang paling sempurna. Baik. Jadi apabila kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi, apa kita baca? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jan. Nah, aku nak minta kepada engkau redha engkau ya Allah dan syurga kau. Dan aku nak lepaskan daripada api neraka. Jadi sedangkan dekat sini hadis Nabi SAW kata apa? Allahumma inna nas'aluka tamaman ni'mah. Maksud dia apa tamaman ni'mah? Minta syurga, lepas api neraka. Jadi hadis ni diguna pakai di dalam Assalamualaikum, Assalamualaikum.
La ilaha illallah. Boleh tak kita tambah lagi? Asalnya Assalamualaikum saja. Itu saja kalimah, dia tak ada tambahan. Boleh tak tambah lagi? Boleh. Warahmatullah. Seperti hadis yang kita tengok. Baik, kemudian tertib di antara kalimah salam. Jangan pula Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka kita pula jawab salam. Ya. Jangan memanjangkan ketika melafazkan kalimah salam. Assalamualaikum. Bayar. Boleh. Jangan memanjangkannya. Sebab itu kata Nabi SAW, hazfus salam. Pendekkan salam. Bermula memberi salam dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Assalamualaikum. Habis dah kan? Kan kalimah dia Assalamualaikum je. Baik. Assalamualaikum. Sampai mim. Habis dah mim kat situ. Warahmatullah. Masuk balik ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Menghadap kiblat dengan wajahnya. Okey. Baik. Kita berhenti dekat situ, menghadap kiblat dengan wajahnya. Baik. Kenapa? Sebab kita nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, kita buka soalan. Assalamualaikum. Uish, banyaknya soalan ni. Mesti dah kumpul dua bulan punya ni. Okey, sila. Okey. Fidyah. Fidyah apa? Okey, yang pertama yang pertama apa tadi? Kanak-kanak. Baik. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, afdalus thiyab, afdalul launi thiyab, al-abyad. Nabi SAW menyukai warna putih. Maka dilakukan pada jenazah warna putih. Nak letak warna kuning boleh tak? Silakan. Nak letak warna biru boleh tak? Saya orang PAS, saya nak letak warna hijau boleh tak? Silakan. Saya ada jumpa satu riwayat. Tuan-tuan pernah dengar tak ratib atas? Kita pernah baca kan, biasa kita baca kan ratib haddad. Tok guru dia ratib atas. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas ni, dia Allah Ta'ala muliakan dia sangat luar biasa. Nak cerita sikit. Apa yang Allah Ta'ala muliakan dia? Dia ni, dia suka warna hijau. Baju dia hijau, semua hijau. Semua hijau.
Kemudian dia meninggal dunia. Bila meninggal dunia, bila nak bawa jenazah dia nak pergi masuk dalam masjid, tak boleh masuk masjid. Semua orang tolak, tak boleh masuk. Ribu orang kat belakang ni, beribu ni, tak boleh masuk. Anak dia kata, sekali lagi, tolak lagi, tak boleh masuk. Tengok-tengok, miringkan sikit, masuk kaki kanan. Pusing sikit, masuk kaki kanan, baru boleh masuk jenazah. Sembahyanglah jenazah. Habis sembahyang apa semua, masuk ke kubur. Tanah biasa, tuan-tuan. Masuklah dalam kubur. Bila masuk dalam kubur ni, tuan-tuan, dah timbus apa semua, tanah tu semua jadi hijau. Tanah tu semua jadi hijau. Allah Ta'ala muliakan dia. Mudah-mudahan itu satu jawapan kepada Tuan. Sampai kain kapan dia pun jadi hijau. Kain kapan dia sentuh je tanah, terus jadi hijau. Jadi saya nak kata, selain daripada putih, boleh. Okay. Yang kedua, kat kedai kopi lah nanti. Okay, apa? Yang kedua apa soalan ni? Okay. Soal min malakain. Soal daripada dua malaikat adalah benar. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apakah anak-anak yang bawah umur baligh, mereka ni dihisap oleh Allah ataupun tidak? Mereka apabila dihisap oleh Allah, apakah mereka ini ditanya oleh malaikat ataupun tidak? Jadi kita lihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, rufi'al qalam ala ala sabi idza balagh. Maksudnya anak-anak yang kecil apabila dia itu sampai ke baligh, barulah pen diangkat. Barulah pen tu dia tertulis. Jadi sebelum baligh ni semua pen diangkat. Kanan kiri tak ada ni. Bukan tak ada, ada. Tapi tidak menulis kejahatan ataupun sebagainya. Baik. Kalau tak ada begitu, dia meninggal dunia, malaikat tanya tak? Malaikat tanya. Tapi dia lihat bagaimana keadaan dia. Bagaimana iman dia. Di manakah dia daripada apabila Nabi SAW kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawani yuhawwidani aw yunassiran. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Ayah dan ibulah yang menyahudikan ataupun menasarakan. Jadi bayi yang daripada 1 tahun sampai kepada 7 tahun sudah boleh bercakap, sudah boleh begini, sudah boleh memikir, baru dalam keadaan nak membezakan antara yang baik dengan yang jahat, baru semua baru. Jadi mereka ini tidak ada hisab, mereka ini lulus di dalam kubur mereka. Manakala ditanya ataupun tidak ditanya, insya-Allah ditanya tetapi terlepas. Ditanya tapi dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan ketiga. Boleh, silakan, tak ada masalah. Tetapi
Saya buat baru ni, saya buat untuk ayah saya. Semua anak-anak. Mak saya pun ada. Saya kata gini, okey, lelaki bawah pusat, perempuan atas pusat. Jadi mandikan ketika tu, mak saya, anak-anak, adik-adik beradik perempuan saya semua mandikan atas pusat. Bawah pusat, lelaki saja memandikan. Jadi boleh. Baik, seterusnya. Okey, fidyah. Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i secara mu'tamad, hanya fidyah itu datang dalam dua keadaan. Fidyah daripada puasa, sekira mana kamu tidak menunaikan puasa tapi dengan syarat-syarat dia, ataupun fidyah ketika mana kamu meninggalkan kena dam salah satu daripada rukun-rukun sunnah-sunnah haji, wajibat-wajibat haji, kamu kena dam. Baik, itu antara fidyah-fidyah. Manakala fidyah dalam mazhab Syafi'i yang tidak mu'tamad ada di dalam masalah salat. Salat boleh diguna pakai sebagai fidyah, menggantikan. Itu dalam mazhab, dalam Syafi'i, tapi tidak mu'tamad. Yang diguna pakai mu'tamad yang difatwakan, salat tidak boleh dijual beli, tidak boleh dipindahkan, tidak boleh excuse, tidak boleh milik kamu, kamu yang buat. Itu. Okey. Jadi berlaku di Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak. Banyak mereka membuat cara fidyah solat. Fidyah solat, tuan-tuan. Saya berapa tahun tak solat? 20 tahun tak solat. Okey. Berapa tahun tak puasa? 20 tahun dah tak puasa. Okey. Tapi dalam apa? Kalau kita kira-kira dalam puasa, senang. Sebab dia dah ada kalkulator siap-siap. Sebab dia mu'tamad mazhab, semua empat mazhab ada. Tapi untuk yang tidak mu'tamad ni, untuk solat, berapa banyak? 5 waktu, 20 tahun. Satu waktu, satu cupak. Jadi diorang buat macam mana? Diorang bawa cupak beras. Jadi diorang main tolak, ambil balik. 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 Benda yang sama tu, cupak tu, ni Tok Imam, Tok Kadi. Ni Tok Guru ikutlah. Yang ni orang yang nak bayar fidyah tadi. Jadi, orang yang bayar fidyah ni dibagi pada saya. Okey, ni Tok Imam. Ini fidyah saya. Untuk 10 bulan punya. Okey. Beras yang banyak lah. Contoh. Okey. Kemudian beras ni dibagi pada saya. Okey, dia dah buat 20 tahun. Dia kan 20 tahun ni. Dia baru bayar untuk sebulan. Jadi sebulan lagi bagi balik dengan beras tu. Beras yang sama juga. Patah balik. Ambil balik. Jadi dia gunakan beras. Tapi akhirnya nanti dah cukup. Bagi duit je. Tapi cara yang orang gunakan ni, menggunakan bukan jual beli apa, beras lah untuk bayar fidyah. Satu cupak dia bagilah dengan berapa solat dan sebagainya. Itu yang mereka buat, yang diamalkan di Kedah, Kelantan, Perak, masih lagi diamal sampai sekarang. Dan boleh kalau nak amal silakan. Cuma kita jarang lah, kita tak pernah dengar kat sini. Kat Selangor kita jarang. Tapi belah-belah pantai timur selalu memang kena. Jadi
Berapa banyak nak kena? Nak kena bayar tu berapa banyak? Banyak. Ikut berapa banyak yang kita tinggalkan. Dia tapi masalahnya berbeza, masalah berbeza. Ada sebab dia meninggalkan kerana apa, kalau katalah puasa. Dia meninggalkan puasa kerana dia tak boleh menyusukan anak, ataupun dia takut anak dia mati sebab dia tak boleh dia puasa. Ataupun dia takut pada anak, ataupun dia takut pada diri dia sendiri. Ini semua lain hukum. Kemudian masalah sakit, kita tinggalkan sakit, kita tinggalkan puasa, kita sakit. Jadi kita kena fidyah. Okey, fidyah tu kita gantikan puasa ataupun tidak. Tak ganti, fidyah tu pula akan double pula. Fidyah akan berdouble. Puasa sekali, ganti sekali, kena ganti. Fidyah akan berdouble. Dia akan jadi double, dia akan jadi triple, dia akan jadi fourple, fifple, sixple, apalah purple. Jadi purple semua terus. Sebab tu duit pun RM1 kan purple kan. Duit 100 purple kan. Ada purple je semua. Baik. Jadi ada soalan lagi? Habis? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan. Dah tu lebih banyak sangat. Siap. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل كرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tuan-tuan, panjang sangat.